Baik, kata pengarang kitab ini, kemudian timbul pula faham Jabariyah. Ini perkembangan sejarah perkembangan pemikiran akidah umat Islam ni. Bila di zaman awal Islam tu sudah berlaku bibit-bibit perbezaan, perpecahan, bermula dengan ikhtilaf dalam masalah siasah, percanggahan dalam bidang politik, kemudian merebak kepada masalah akidah, dan timbullah mazhab-mazhab, aliran-aliran pemikiran. Jadi sudah dijelaskan sebelum ini, antara mazhab yang muncul di zaman-zaman awal Islam tu mazhab Mu'tazilah. Kemudian timbul pula mazhab Qadariyah. Ini antara mazhab-mazhab dalam bidang akidah. Dalam bidang fiqh banyak lagi lah mazhab-mazhab lain. Ini dalam bidang akidah. Kemudian timbul pula faham Jabariyah. Baik, apabila Jabariyah ni yang mengatakan bahawa sekalian yang terjadi ni adalah dari Tuhan. Segala apa yang berlaku pada makhluk ni datang daripada Allah, yang ni dengan takdir Allah. Kalau hanya sekadar itu tidak jadi masalah. Memang itu pun yang menjadi pegangan kita juga. Tetapi masalah Jabariyah ni kat mana? Manusia tak punya daya apa-apa. Bahagian pertama tu betul dah, bahawa semuanya apa yang berlaku pada makhluk ni semuanya datang daripada Allah. Yang ini berlaku dengan takdir Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi bahagian tu tak ada masalah. Itu pun pegangan Ahlus Sunnah juga. Tetapi manusia tak punya daya apa-apa. Manusia ni tak ada benda langsung. Semuanya atas takdir. Manusia buat baik pun takdir lah, manusia buat jahat pun takdir lah. Dia rembah atas takdir belaka. Memang dari segi hakikatnya baik buruk tu takdir Allah. Tetapi manusia ni diberikan Allah usahanya, akalnya, usahanya, niatnya. Maka itulah yang akan menentukan dosa pahala. Takdir Allah baik buruk ni memang tak nak lagi dah daripada takdir Allah. Jangan kita sangka baik je takdir Allah, buruk ni dah. Semuanya ditakdirkan Allah. Tapi nak letak dosa pahala tu kat mana? Bukan atas takdir tu, bukan atas kejadian tu, tapi atas niat dan kemauan kita. Situlah tempat letaknya dosa pahala. Dan bahagian inilah yang Jabariyah tolak. Dia kata tak ada. Pada mereka ni takdir semata-mata. Dia buat baik, takdir, tak ada masalah tu. Tapi masalahnya bila dia buat jahat juga, dia rembah ke takdir juga. Jadi dia nak membenarkan, nak menyelamatkan diri dia daripada takdir, daripada kesalahan tu, dia rembah ke takdir. Jadi atas keyakinan baik buruk tu daripada takdir Allah, itu tak ada masalah. Tapi dah melibatkan dosa pahala ni, kelompok-kelompok Jabariyah ni, dia menafikan diri dia tu, dia letak takdir belaka. Jadi ruangan ini dia ambil kesempatan untuk dia untuk membenarkan perbuatan buruk yang dia buat tu. Maksudnya kalau aku buat gini-gini, jangan kata apalah, itu sudah ditakdirkan. Dia nak pelepah diri dia. Ini masalah pada golongan Jabariyah. Dinafikan terus takdir, dinafikan terus usahanya. Jadi dalam Al-Quran menyebut tentang usaha ni, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia ni dia akan mendapat ganjaran pahala menurut apa yang diusahakan, yakni kebaikan yang diusahakan, dan dia akan tanggung dosa atas kejahatan yang diusahakan. Sebab tu bila berlaku satu kebaikan yang bukan merupakan ikhtiar kita, pilihan kita, benda tu tidak dikira. Sekalipun perbuatan baik berlaku, tapi itu bukan kosak dan niat kita, itu bukan kemahuan kita. Contohnya orang yang mengigar, dia sembahyang mulai-mulai ada, siap daripada takdir, daripada takbir sampai ke salam, rupanya dia tengah mengigar. Jadi dia tidak dikira. Sebab apa? Ukuran perkiraan ni berdasarkan kepada kemahuan dan niat dan usaha dia tu, bukan atas kejadian tu. Demikian juga perbuatan buruk. Sekiranya terjadi perbuatan buruk ni bukan dengan kehendak seseorang, bukan dengan kemahuan dia, bukan dengan niat dia, bukan dengan usaha dia, maka dia tidak dikira salah. Seperti orang yang tertembak orang yang pergi buru dalam hutang, dia tembak, rupa-rupa je kena orang. Jadi
perbuatan tu bukan kehendak dia, bukan niat dia, bukan kemahuan dia, maka di sisi Allah dia tidak dikira berdosa. Sebab apa? Dosa pahala ni bukan atas kejadian tu, kerana kejadian itu takdir Allah, baik atau buruk. Tapi dosa pahala ni atas niat, usaha, ikhtiar. Situlah letaknya dosa pahala. Tapi bahagian ni lah yang ditolak oleh Jabariyah. Pada mereka takdir semata-mata, tak ada ni bahagian usaha ni. Akal yang Allah beri ni mereka tolak, mereka nafikan terus. Usaha ikhtiar manusia ni mereka nafikan terus. Itulah tempat kesalahan Jabariyah. Zaman Nabi ada kelompok ni, salah satu contoh kelompok ni, sekalipun zaman Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar tangkap seorang yang mencuri, seorang yang melakukan kesalahan, lalu nak dijatuhkan hukum, dia berhujah, dia kata apa yang aku buat ni takdir Allah, dia kata. Dia nak pelepah diri dia, dikait dengan takdir Allah. Jadi imam Sayyidina Umar boleh tahan lah kalau imam Sayyidina Umar ni. Jadi angkalan dia tu dah nak main dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun jatuh juga hukum. Jadi bila Sayyidina pun kata, aku jatuhkan hukum atasmu ni pun takdir Allah Ta'ala juga. Jangan kata apalah, kalau mu kata perbuatan jahatmu takdir Allah, maka aku jatuhkan hukum juga takdir Allah. Nak kabarnya berlaku orang nak pelepah diri ni bersandar kepada takdir. Dan itulah kesalahan Jabariyah. Mereka nafikan usaha manusia, ikhtiar manusia, pilihan manusia. Jadi jangan keliru sini. Jadi ada bahagian betul dia tu atas keyakinan bahawa segala perkara ni datang dari Allah, dengan takdir Allah, berlaku dengan kehendak dia, ketentuan dia tu, dengan kekuasaan dia tu. Itu tidak salah bahagian tu. Bahagian salah dia bila dia menafikan usaha dan ikhtiarnya tu. Maka sebab itu kadang-kadang ada orang kita keliru nah, bila dia menyalahkan ungkapan orang, segala-galanya datang darimu ya Allah, datang dari Allah. Disalahkan, dia kata ni Jabariyah. Salah tu, tak betul tu. Sebab apa? Kerana itulah yang kita disuruh. Dalam Al-Quran ada ungkapan la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis pun macam tu juga. Dan itu sebahagian daripada perkataan-perkataan yang Nabi ungkapkan. Apa makna la haula wala quwata illa billah? Tak ada daya upaya sama sekali melainkan dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan takdir Allah. Jadi atas perkataan tu tidak salah. Jadi setengah orang mungkin dia keliru, dia anggap ini perkataan Jabariyah ni kata. Silap Jabariyah bukan situ. Silap Jabariyah pada penafian dia tak ada usaha tu, ikhtiar tu. Tu tempat silap dia. Jadi kadang-kadang dia tak boleh kata gitu. Segala-galanya kau ya Allah, darimu ya Allah, dah boleh. Berarti tanpa kita sedar, kita sudah bercanggah dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW. Banyak sekali dah ungkapan Nabi, dah doa Nabi, terungkapnya kalimah la haula wala quwata illa billah ni. Jadi manusia tak punya daya apa-apa menurut faham Jabariyah ni. Tidak ada usaha dan tidak ada ikhtiar. Ini tempat salah dia tolak semua ni. Ahlussunnah dipakai dua-dua ni. Pertama sekali, keyakinan terhadap takdir. Ini Ahlussunnah. Keyakinan terhadap takdir, bahawa semua perkara yang berlaku ni dengan takdir Allah, baik atau buruk. Yang kedua, manusia ada bahagian ikhtiar dan usahanya sebagai wasilah, sebagai sebab yang berkait dengan kejadian, dan disitulah yang menentukan dosa pahalanya. Itulah bahagian paling jauh yang dapat kita pergi. Lebih daripada tu jangan fikir lagi lah. Lebih daripada tu nak fikir lagi, dah ikhtiar tu macam mana, usaha tu macam mana, jangan. Kita dah lagi dah. Sekadar tu je kita boleh dapat ditanggapi oleh akal kita. Sebab tu dalam bab takdir ni ada bahagian-bahagian yang Nabi suruh stop, suruh berhenti, jangan lebih, jangan lajak. Ada bahagian-bahagian yang kita kena belajar bab takdir. Sebab apa? Sebab dia termasuk rukun iman. Kita kena belajar bab takdir. Tak nak lari. Tapi sudut-sudut tertentu tentang takdir ni ada bahagian yang Nabi larang kita mendalami ataupun memperincikan dia. Itulah yang disebut dalam riwayat, idza zukiral qadaru fa'amsiku. Bila disebut tentang takdir ni, dibicarakan tentang takdir ni, yang ni dari aspek tertentu, fa'amsiku. Fa'amsiku ni kena berhenti, stop, jangan tebang, jangan lebih-lebih lagi. Sebab akal kita tidak ada kemampuan yang cukup untuk memahami banyak rahsia-rahsia alam gaib, terutamanya tentang perbuatan-perbuatan Allah ni. Banyak benda yang di luar kemampuan. Jadi Nabi beritahu kita pedoman situ.
Sekadar yang kita boleh pergi seperti yang diulah tadilah. Ada setengah tu cuba nak mengulah agak, tapi tak nak pergi jauh, lekok-lekok kat tulis je lebih kurang. Cuba nak menjelaskan ni begini ni, tapi putar-putar si tulis je lebih kurang.